Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Puan Khairani. Saya Nursyah binti Isa bersama rakan-rakan saya iaitu Nur Saidah, Nurul Suhaili, Nurul Suhada dan Nurul Wahida akan membentangkan sebuah syarikat iaitu Nestle Malaysia. Untuk slide yang pertama, kita akan membincangkan latar belakang syarikat Nestle Malaysia. Nestle Malaysia ditubuhkan pada tahun 1912 sebagai syarikat susu kental di Pulau Pinang. Dan ia kemudiannya bergerak ke Kuala Lumpur pada tahun 1939. Nestle telah menyuburkan rakyat Malaysia melalui jenama dan produk berkualiti sambil mengekalkan keunggulan integriti halal. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup dan menyumbang kepada masa depan yang lebih sihat sebagaimana tagline Nestle iaitu makanan baik, kehidupan baik. Hari ini, Nestle Malaysia mengendalikan 6 kilang dan memperkerjakan lebih daripada 4,600 pekerja di seluruh negara, menghasilkan lebih daripada 500 produk yang disahkan halal. Banyak jenama kini telah menjadi sebahagian daripada isi rumah Malaysia seperti Milo, Maggi, Nescafe dan KitKat dan banyak lagi sebenarnya. Untuk slide yang seterusnya, saya akan menceritakan tentang objektif syarikat. Objektif syarikat yang ada pada Nestle adalah untuk menjadi pengeluar makanan berjenama terbesar dan terbaik di dunia sambil memastikan bahawa nama Nestle identik dengan produk yang berkualiti tinggi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang strategi. Strategi apakah yang digunakan oleh Nestle? Nestle memaksa peniaga menjadi lebih efisien untuk membuat rangkaian pembuatan serantau, mengintegritikan perniagaan syarikat pada skala global dan mengurangi pengeluaran pemasaran dengan memanfaatkan sinergi antara jenama. Strategi yang kami lakukan untuk mengembangkan jaringan Research and Development R&D dengan meningkatkan produk yang ada dan membuat makanan esok. 2/3 aktiviti R&D syarikat diturunkan untuk mengubah suai produk yang ada. Yang ketiga, selebihnya diperuntukkan untuk inovasi produk radial untuk meningkatkan pada tahap operasi dan sejumlah perubahan organisasi. Bagi falsafah pengurusan, yang pertama, menjadikan syarikat multinasional terkemuka dalam makanan, pemakanan, kesihatan dan kesejahteraan. Menghilangkan dan menghasilkan produk setaraf dunia dengan teliti, kebolehanpercayaan dan kemudahan yang konsisten tertinggi berdasarkan prinsip kecemerlangan perniagaan sepanjang operasi kami. Memaksimalkan penggunaan bahan mentah tempatan yang berkualiti. Menjadi warga korporat yang bertanggungjawab, mematuhi semua kewajipan kepada pemerintah, memegang saham, pelanggan, masyarakat dan pengguna. Lindungi alam sekitar dengan komited terhadap amalan perniagaan yang mesra alam dan dengan mengambil kira keperluan untuk memelihara sumber semula jadi dan menjimatkan tenaga. Yang terakhir, menjamin bahawa semua produk dikeluarkan, diimport dan diedarkan oleh Nestle Malaysia disahkan halal oleh Badan Perakuan Islam yang sah. Hari ini saya nak terangkan tentang Sales Planning and Forecasting Tool by Nestle. Nestle menggalakkan perniagaan menjadi lebih cekap untuk mewujudkan rangkaian pembuatan serantau, mengintegrasikan perniagaan syarikat pada skala global dan mengurangkan perbelanjaan pemasaran dengan memanfaatkan sinergi antara jenama. Sinergi mereka untuk mengembangkan R&D rangkaian dengan meningkatkan produk yang ada dan mencipta produk baru. 2/3 aktiviti R&D syarikat dihaskan untuk mengubah suai produk yang ada. Selebihnya adalah dihaskan untuk inovasi produk radikal, meningkatkan tahap operasi dan sebilangan organisasi perubahan. Untuk forecasting tool method in Nestle ada dua, iaitu expert opinion pool method dengan end user method of consumer survey. Yang pertama, expert opinion pool method
syarikat Nestle meminta pendapat pakar mengenai produk tertentu pada masa akan datang. Pakar-pakar ini akan meramalkan kemungkinan penjualan produk tersebut pada masa akan datang dalam keadaan yang berbeza berdasarkan pengalaman mereka. Yang terakhir, end user method of consumer survey. Sebelum syarikat Nestle mengeluarkan sesuatu produk, syarikat Nestle telah menyenaraikan beberapa pengguna produk di bawah ramalan. Kemudian mereka akan menanyakan kepada pengguna produk yang diramalkan tu bagaimana corak pembelian mereka, dan akhirnya dari maklumat tersebut ramalan permintaan produk tu akan dipastikan oleh syarikat Nestle. Okay, itu saja untuk sales planning and forecasting tool daripada syarikat Nestle. Saya akan menerangkan tentang peranan oleh pihak-pihak tertentu. Okay, yang pertama, peranan tahap tertinggi pengurusan. Okay, tahap ini mengeluarkan instruksional yang diperlukan untuk penyediaan jadual dan memberi anggaran pembekal bahagian. Yang kedua ialah menyiapkan dasar-dasar permulaan dan merancang inisiatif. Poin yang ketiga ialah mengkoordinasikan dan mengawal aktiviti semua jabatan. Terusnya ialah bertanggungjawab menjaga kontrak dengan dunia luar. Kemudian memberi arahan dan bimbingan. Seterusnya ialah tahap kedua, iaitu tahap pertengahan pengurusan. Pertama, melaksanakan rancangan organisasi sesuai dengan polisi dan arahan pihak pengurusan atasan. Yang kedua ialah membuat perancangan untuk unit organisasi. Yang ketiga ialah menyertai latihan dan pekerjaan pengurusan peringkat rendah. Yang ketiga ialah memahami dan menerangkan polisi ke peringkat lebih rendah serta bertanggungjawab untuk menguruskan pengurus tahap rendah ke arah persembahan yang lebih baik. Dan tahap rendah, tahap ketiga, iaitu menugaskan pekerjaan. Yang kedua, arahkan dan bimbing pekerja untuk aktiviti seharian serta bertanggungjawab terhadap kualiti dan kuantiti pengeluaran serta membantu selesaikan aduan pekerja. Seterusnya ialah proses pengambilan dan pemilihan pekerja. Langkah pertama ialah permohonan. Anda boleh cari di sini untuk mohon untuk peranan anda seterusnya dalam pekerjaan. Dan jika anda dapat menemui nilai anda di sini, maka gunakan sistem syarikat Nestle, pengambilan syarikat Nestle dan sistem perekrutan. Langkah kedua ialah pemilihan. Pertama ialah kemahiran dan peranan anda, pengalaman anda untuk menilai kesesuaian anda dengan profil peranan. Poin yang kedua ialah anda kemudian akan dikontak oleh salah satu pasukan pengambilan kami. Yang ketiga ialah satu siri temu ramah individu dengan pasukan sumber manusia, sama ada melalui telefon atau secara bersemuka. Terusnya mereka akan gunakan teknik temu ramah berdasarkan kecekapan menggunakan pengalaman dan contoh sebenar. Seterusnya ialah penilaian dan periksa. Penilaian meliputi kawasan tersebut iaitu penaklukan lisan, numerik abstrak sebagai kepribadian. Dan anda akan diberi peluang untuk menerima maklum balas sebagai sebahagian daripada tahap ujian psikometrik. Poin yang keempat ialah rujukan dan pemeriksaan latar belakang. Menjalankan 2 pemeriksaan rujukan dari majikan sebelum untuk pastikan potensi sesuai dengan budaya kita.
seperti meneroka perkara seperti gaya pengurusan dan kepimpinan. Dan seterusnya, penawaran kerja. Syarikat Nestle akan mengucapkan tahniah kerana sampai ke tahap ini, dan kami akan mengalu-alukan anda kepada kumpulan syarikat Nestle dan memberi anda lebih banyak informasi tentang Arohan. Dan last sekali ialah Arohan. Program ini berbeza dari pasaran ke pasaran. Mereka mengucapkan selamat datang ke jawatan anda dan memperkenalkan objektif peranan fungsional anda kepada dan gambaran keseluruhan syarikat Nestle. Pembahasan. Nestle mempunyai lebih daripada 5,000 pekerja di Malaysia. Manakala, dari segi pembuatan dan pemasaran, Nestle telah mengeluarkan produk melebihi 300 jenis produk. Syarikat Nestle juga telah memperkenalkan beberapa program yang boleh membantu para pekerja mencapai kerja yang lebih efisien dan keseimbangan gaya hidup. Antara program yang diperkenalkan seperti pelan manfaat yang menawarkan kepada kaki tangan fleksibiliti pilihan apabila didatangkan dengan insurans hayat dan juga kesihatan, serta kesejahteraan pakej yang meliputi suami atau isteri dan anak-anak pekerja. Nestle juga mempunyai sistem pengurusan prestasi, program pembelajaran dan peluang untuk tugasan pembangunan. Pembelanjaan penjualan. Nestle Malaysia berhak menghasilkan pelbagai produk halal dalam kategori seperti kopi dan minuman, makanan siap, susu, bijiran, sarapan pagi, tenusu, aiskrim, coklat. Nama jenama di bawah Nestle termasuk Milo, Nescafe, Maggi, KitKat, Nestiva, Nestum, Bliss, Powerbar dan lain. Memenuhi keperluan dan permintaan pengguna sangat penting bagi syarikat Nestle. Nestle akan terus berinovasi dan mengubah suai produk yang lebih enak dan berkhasiat daripada pesaing. Nestle komited untuk meningkatkan nilai pemakanan produk sambil meningkatkan rasa. Pendekatan prestasi bagi syarikat Nestle adalah Nestle memberi keutamaan dan kepentingan terutamanya dalam bidang ini. Ia juga menyediakan cara untuk membantu dalam mengenal pasti bidang peningkatan prestasi serta membantu dalam mempromosikan pertumbuhan profesional. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya alat komunikasi penyelia. Jalur komunikasi terbuka sepanjang tahun untuk menjadikan hubungan kerja yang berkesan kepada seluruh pekerja. Malah, setiap pekerja di dalam syarikat Nestle berhak mendapat penilaian yang bernas dan teliti. Kejayaan proses ini bergantung pada kesediaan penyelia untuk menyelesaikan penilaian yang konstruktif dan objektif serta kesediaan pekerja untuk bertindak balas terhadap cadangan yang membina serta bekerjasama dengan penyelia untuk mencapai matlamat masa depan. 7 faktor prestasi bagi syarikat Nestle adalah terdiri daripada yang pertama, komunikasi perkhidmatan pelanggan. Yang kedua adalah kerjasama iaitu kualiti kerja berpasukan dan pemakanan. Dan yang ketiga adalah produktiviti iaitu organisasi teras dan kemahiran perniagaan. Yang keempat adalah pengetahuan pekerjaan iaitu kemahiran teknikal. Seterusnya adalah teori pengubahsuaian atau pengukuhan tingkah laku iaitu yang pertama, pengukuran prestasi pekerja iaitu apabila akibat negatif dilampirkan secara langsung kepada tingkah laku yang tak diingini. Yang kedua adalah peneguhan positif iaitu apabila ganjaran terikat secara langsung dengan prestasi. Penilaian prestasi iaitu dalam kaedah ini, penilaian prestasi dikira dan mata ganjaran yang diberikan di bahagian faktor prestasi akan dihitung. Seterusnya adalah dan kemudian dibahagi dengan jumlah faktor prestasi untuk menentukan penilaian prestasi keseluruhan pekerja. Yang terakhir dalam pendekatan prestasi adalah penilaian gambar keseluruhan prestasi iaitu adalah penyataan bagi gabungan prestasi dan di bahagian ini pengurus akan menulis gambaran keseluruhan mengenai prestasi pekerja dalam tempoh gajian terdekat. Yang terakhir untuk kesimpulan adalah syarikat akan berubah 100 dalam 1 dekad. Nestle hampir mencuba semua strategi yang ada. Syarikat Nestle telah berkembang di peringkat antarabangsa, malah telah membantu ekonomi negara
berkembang dan peka terhadap alam sekitar dan membuat usaha sama dengan syarikat lain di mana peningkatan prestasi Nestle dan syarikat-syarikat ini secara positif.